Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan akan jin dan manusia untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak lain dan tidak bukan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akan jin dan manusia itu supaya kita kecualilah untuk kita beribadah, kita beriman, kita mengikuti akan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb yang memberikan kepada kita akan kesempatan, Rabb yang menghimpunkan hati-hati kita pada hari yang penuh barakah ini, Rabb yang menggerakkan tangan kita, kaki-kaki kita untuk terus mengikuti akan kuliah, akan saranan, akan peringatan, akan tazkirah daripada segala apa yang diajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di satu kedudukan yang mulia, ganjaran-ganjarannya. Marilah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berselawat, memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, apa kabar semua? Kaifa halukum? Baik? Alhamdulillah, semua sihat ni? Alhamdulillah. Dan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, hari Jumaat yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumaat merupakan sayyidul ayyam, ya, penghulu segala hari. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, InsyaAllah pada hari yang penuh barakah ini, pada masa yang kita ada ini, muslimin dan muslimat, kita cuba memperdengarkan akan sedikit. Saya berpasal diri saya dan diri muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, akan satu kisah, akan suatu perkara yang mana diujikan kepada kita muslimin dan muslimat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayangnya kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat kat kita ni tuan-tuan, kan? Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu memberi peringatan kepada kita. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, maka berilah nasihat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan, nasihat itu memberi tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada kita, kan? Memberi manfaat, memberi kelebihan, memberikan kepada kita akan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Dengar tazkirah pun dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan hadir pada hari yang penuh barakah ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihkan kepada kita ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka hati-hati kita ni muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya melangkahkan kaki kita kepada majlis yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akan kekuatan, akan daya usaha himmah kita untuk memperdengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tuan-tuan sayang kepada kita ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia nak kita ni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat,
Satu tajuk yang penuh dengan yang penuh dengan kisah ni. Suatu tajuk yang memberikan kepada kita akan suatu nikmat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu tajuk pada hari ini ujian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimin dan muslimat, kita bila mana ditimpakan suatu ujian, kita banyak mengeluhkan. Termasuklah diri saya yang hina ni tuan-tuan. Hari ini kalau kita ni tuan-tuan bermula daripada pagi tadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita bangun tidur muslimin dan muslimat, kita bangun subuh tadi bermula pukul 5.30 pagi ke pukul 5 pagi ke, atau tuan-tuan buat qiyamul lail malam tadi ke apa, kemudian kita bangun subuh tadi, muslimin dan muslimat, kebanyakan daripada kita, apa perkara pertama yang buat tuan-tuan? Cuba tuan-tuan ingat kembali, termasuk diri saya, cuba kita buat apa dulu? Kita bangun tidur, kita buat apa tuan-tuan? Kita buat apa? Muslimin dulu. Kita buat apa muslimin? Kita buat dah diam. Yang muslimat, kita buat apa dulu muslimat? Kita buat apa? Kita bangun tidur, kita buat apa dulu? Tengok handphone kita kadang-kadang tengok handphone dulu. Tengok WhatsApp masuk tak? Kita tengok WhatsApp masuk daripada bos kita. Hari ni kau kena pergi kuliah Ustaz Khairul Anwar. Orang panggil saya Ustaz Roy tuan-tuan. Orang panggil saya Ustaz Roy sebab gemuk gemuk orang kenal saya dengan Ustaz Roy. Kita tengok WhatsApp dulu. Tetapi muslimin dan muslimat, apa yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, khuz, ambil. Bahasa Arab khuz ni ambil. Kita wajib ambil muslimin dan muslimat. Wa ma nahakum, dan apa yang tidak diajar, apa yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah tinggalkan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita bangun tidur tuan-tuan, perkara pertama yang kita buat adalah kadang-kadang kita kelang kabut. Bangun dah lambat, siap cantik-cantik, kita siap pakai tudung, pakai kemeja cantik-cantik, untuk ke mana? Untuk pergi bekerja, untuk pergi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi muslimin dan muslimat, cubalah kalau kita ni tuan-tuan nak pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, kejap lagi kita akan solat fardu Jumaat tuan-tuan, yang mana kaum muslimin. Selalu kita kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kalau hari Jumaat ni tuan-tuan, kadang-kadang bos bagi kita pelepasan awal. Kadang-kadang bos kita pukul 12.30 dah beri pelepasan kepada kita untuk pergi solat Jumaat. Akan tetapi muslimin dan muslimat, terutama untuk diri saya dan diri muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, kita ni dah keluar awal pejabat, tapi kadang-kadang kita singgah makan dulu, kadang-kadang makan okey lah. Ini tak nak cari makanan yang viral-viral tuan-tuan, duduk Aikro tetapi nak makan dekat Alur Gajah, duduk Aikro tapi nak makan dekat Jasin, duduk Aikro tetapi kadang-kadang tuan-tuan nak cari makanan yang viral-viral, makanan yang sedap-sedap untuk kita nak makan. Kita nak makan tuan-tuan, semua nak kesedapan dunia. Kita nak makan muslimin dan muslimat, kita sanggup berhabis berjauh untuk pergi menjamu makanan kita tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni muslimin dan muslimat, kita bila nak makan ni tuan-tuan, kita cari restoran yang restoran yang menyajikan makanan-makanan yang penuh dengan kesedapan dan sebagainya, kedai yang ramai. Akan tetapi muslimin dan muslimat, kalau kita nak pergi sembahyang sekarang, mulalah muslimin dan muslimat, kita duduk dulu, lepak dulu, Kadang apa yang Nabi ajar kepada kita muslimin dan muslimat, suruh kita datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita merebut akan saf pertama di belakang imam. Tetapi apa yang kita hari ni yang kita nampak muslimin dan muslimat, orang kita ni tuan-tuan penuhkan saf, bukan saf pertama, saf belakang. Sebab apa? Nak balik cepat sekejap lagi. Sebab apa? Takut slipper hilang sekejap lagi tuan-tuan. Dia takut slipper dia hilang tuan-tuan. Dah lah kita datang lambat tuan-tuan. Kadang-kadang kita melangkah orang di hadapan,
kita untuk merebut saf pertama. Allahu Akbar. Sebab itu muslimin dan muslimat, seorang sahabat Nabi SAW selama 40 tahun tuan-tuan, dia pergi solat berjemaah ni tuan-tuan, kan, tak pernah duduk saf yang di belakang, kecuali saf di belakang imam. Sehingga kan dikatakan, diriwayatkan, sahabat Nabi SAW ini tidak pernah melihat kaki orang lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia merebut saf pertama. Kan? Apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini, muslimin dan muslimat, ini tanda kita nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian, memberikan suatu rintangan, memberikan suatu kesulitan kepada kita. Sebab apa muslimin dan muslimat? Allah sayang kepada kita. Kan? Allah nak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, kan, mintalah pertolongan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan dua cara yang Allah ajarkan kepada kita muslimin dan muslimat. Dengan dua cara yang diajar oleh Nabi SAW. Suatu masalah kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan dua jalan, yakni dengan sabar. Hari ini kita tuan-tuan, bila ditimpa musibah kepada kita, hari ini kita ditimpa suatu ujian kepada kita, mulalah kita nak melatah tuan-tuan. Termasuk diri saya ni kadang-kadang, kan, kita mula melatah, kan, apalah buat PKP ni, kan, kenapalah kena duduk rumah, kan, waktu update status, kan, masjid ditutup, tak boleh semayang, tak boleh berjemaah. Mungkin kau aku tak pernah nampak datang masjid. Kan? Kita update status dan sebagainya, kan? Kita update status dan sebagainya, kan? Kita mula menjadi keyboard warrior. Hari ini muslimin dan muslimat, orang zaman sekarang, masuk diri saya ni tuan-tuan, hari ini ramai antara kita nak jadi keyboard warrior. Ini suatu permasalahan sosial juga ni tuan-tuan. Suatu perkara viral juga ni tuan-tuan, kan? Mereka ni nak jadi keyboard warrior, kan? Dia nak update status macam-macam. Dia nak apa? Makan hari ni, ambil gambar dulu, kan? Makan, minum teh ais viral 3 layer, update status, kan? Hari ni muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, kan? Kita mula melatah dan sebagainya, kan? Buat sekatan jalan, buat roadblock, kata menyusahkan dan sebagainya. Kenapa ni menyusahkan? Tengok kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Allah nak berikan ujian kepada kita ni tuan-tuan, nak tengok nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak melihat sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah dulu kau senang, dulu kau kaya raya, Allah nak uji juga. Kan? Hari ini Allah berikan ujian kepada kita, nak ujikan kepada kita juga. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Suratul Baqarah. Kan? Kita baca suratul Baqarah muslimin dan muslimat. Kan? Allah nak ujikan kepada kita ni tuan-tuan dengan 5 perkara. Dan kita cuba bahaskan secara ringkas. Yang pertama, wal ju'. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Hari ini Allah memberikan ujian kepada kita muslimin dan muslimat. Allah nak ujikan kepada kita sejauh mana nilai keimanan, nilai ketakwaan kita, perhatian kita, perserahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Dulu waktu kita susah muslimin dan muslimat, waktu kita tak ada kerja dulu tuan-tuan, waktu kita belum kahwin lagi tuan-tuan, waktu kita tak ada kereta, tak ada motor dan sebagainya, ya Allah, kita bangun malam tuan-tuan, kan? Kita buat solat hajat, kita buat qiyamul lail, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangun 1/3 malam. Bagus tu, sebab dia faham ayat Allah Subhanahu wa taala fi surati Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Dia baca Quran banyak-banyak tuan-tuan, au zid alaihi wa ratilil Qur'ana tartila. Dia baca sedap. Kan? Dulu waktu kita susah tuan-tuan, kita ada banyak masa pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita susah, kita banyak bersedekah.
Oh, dia faham ayat Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Oh, dia faham ayat Allah. Waktu bila dulu dia susah, dia selalu datang kuliah-kuliah ilmu. Dia selalu datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang-orang yang pergi majlis ilmu ni, tuan-tuan, Allahu akbar. Hari ini saya nak memuji muslimin dan muslimat yang berada di auditorium ini dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini muslimin dan muslimat, kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang hadir pada hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang mendengar hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan-tuan berdoa insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, hari ini bila kita diuji, tuan-tuan, kan, dulu kita susah, kita selalu minta dengan Allah, tuan-tuan. Ya Allah, bila nak kaya ni, tuan-tuan, ya Allah. Kan, dulu kita tak ada kerja, ya Allah, selalu solat hajat, ba'da solat berjemaah, solat hajat tu. Kan, dia minta doa, ya Allah, beri aku kerja, ya Allah. Ya Allah, berikan aku kereta, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada aku anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada aku, ya Allah. Maklumlah tuan-tuan, belum kahwin. Saya dah kahwin, kan. Tuan-tuan yang mana belum kahwin, doa tu, ya Allah, pertemukan aku dengan jodoh-jodoh yang baik, tuan-tuan. Jodoh yang baik, yang cantik. Oh, minta yang cantik saja. Kan, bila amal ibadah tidak cantik, ini orang kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi bila kita susah ni, kita banyak masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak masa, tuan-tuan. Kan? Sebab tengah susah. Jadi dia mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu satu hari khatam, satu hari satu juzuk, tuan-tuan. Allahu akbar. Satu hari khatam satu juzuk, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan. Soalan saya yang pertama, bila kali terakhir kita membaca Al-Quran? Allahu akbar. Bila kali terakhir kita membaca Al-Quran? Bila kali terakhir kita khatam Al-Quran? Bila kali terakhir kita membaca dan membeli Al-Quran? Hari ini orang kita, tuan-tuan, bila nak kahwin, nak bertunang ni, wah, hantaran apa? Al-Quran. Hebat. Kan? Bagus. Oi, menantu aku ni bakal imam. Oh, ni bakal imam, kan? Dia hantar Quran, siap tafsir lagi sekali, tuan-tuan. Beli yang mahal yang tebal-tebal. Tetapi muslimin dan muslimat, apa yang berlaku hari tidak diusik. Hanya menjadi perhiasan-perhiasan di almari-almari kita. Hanya menjadi perhiasan-perhiasan dekat dalam kereta kita. Oh, letak Quran dalam kereta, tuan-tuan. Kan? Tapi harap tak pernah baca. Kan? Hari ini orang kita, oh, letak. Kenapa letak Quran dalam kereta? Oh, sebab bila accident tak kena accident. Bila kemalangan, oh, insya-Allah kereta saya tak kena, tuan-tuan. Bila kita apa, oh, tapi kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ni, tuan-tuan, kita baca dan kita beramal. Kan? Menjadi perhiasan di meja-meja tulis kita, menjadi perhiasan di meja-meja komputer kita. Al-Quran diletakkan sebagai perhiasan. Inilah orang kita pada hari ini, pasal diri saya yang hina ni, tuan-tuan. Kan? Menjadikan Al-Quran sebagai satu perhiasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata suruh kita baca. Kan? Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah memberikan kepada dia akan 10 ganjaran pahala. Allah tidak mengirakan alif lam mim satu huruf, bahkan alif harfun, lam harfun, mim harfun satu, dan tidak dikira alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, tuan-tuan, lam satu huruf, mim satu. 30 ganjaran pahala kita dapat, tuan-tuan. Kita dapat 30 ganjaran pahala kepada kita, Allah berikan kepada kita. Tetapi kenapa kita tak membaca Al-Quran? Sebab kita tak nampak akan kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Cuba tuan-tuan masuk tadi, kan, tuan-tuan, kan? Haji Syarin bagi siapa yang datang kuliah hari ini, dia dapat RM20. Tuan-tuan rasa ramai tak datang? RM20 tak cukup lah, Haji. Bagi seorang RM50. Tuan-tuan rasa ramai tak datang hari ini?
Kan? Contohnya kan, siapa yang datang hari ni dia lagi penganjur bagi seorang RM50. Woi, berebut orang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab diwawarkan kepada kita dekat banner kan, dia tulis, oh ni gambar saya ni. Oh, menganga tu, menganga ni dekat Masjid Kelebang ni. Tak siap saya. Kan? Menganga tengah bagi kuliah kan. Sebab apa? Cuba kita wawarkan kat banner, siapa yang datang hari ni dapat RM100 seorang-seorang. Allahu Akbar. Kan? Saya yakin dan pasti ramai beratur pasang skrin kat depan contohnya kan. Sebab apa? Nak RM100. Tetapi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyajikan kepada kita tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca Quran, suruh kita solat 5 waktu sehari semalam. Allah suruh kita ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kan? Tuan-tuan, solat ni berat tuan-tuan. Kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tuan-tuan, berat tuan-tuan. Cuba subuh tadi kan, kita nak bangun solat. Allahu Akbar. Hujan pula tu, sejuk. Rumah bilik pula pasang aircon. Oi, sejuknya tuan-tuan. Nak bangun tu Allahu Akbar. Kan nak bangun tu aduh. Berat nak buka mata ni tuan-tuan. Berat kita nak melangkah menunaikan solat berjemaah, solat fardu, solat subuh dan sebagainya. Kan? Sebab berat. Kan? Sebab kita berat. Illa kecualilah alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk ni tuan-tuan, orang-orang yang hati dia telah terpaut, telah terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasa kalau tak pergi solat dekat masjid, rasa kalau kita tak berjemaah, Allah, rasa tak sempurna hidup kita. Rasa tak sebahagia hidup kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi yang pertama ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah nak mengujikan kepada kita akan khauf, ketakutan. Hari ini kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah berikan kepada kita akan suasana pada hari ini, Allah berikan ancaman, Allah memberikan virus kepada kita, Allah memberikan musibah kepada kita. Kan? Mulalah kita tuan-tuan, Allahu Akbar, muslimin dan muslimat, tetapkan di dalam hati-hati orang yang beriman, hasaballahu an yusraku an yaqulu amanna. Dan adakah kamu mengatakan, suratul Al-Ankabut ayat yang kedua, adakah kita mengatakan kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah membiarkan mereka dan mereka berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, hari ini Allah berikan ujian kepada kita dengan bentuk ketakutan yang pertama. Takut tuan-tuan. Kita takut hari ini tuan-tuan. Takut pergi kedai makanan dah habis, takut juga. Pergi jalan jauh-jauh kan, nak pergi makanan virus sekali tutup. Tutup, aduh penat datang jauh-jauh. Kan? Pergi kerja tu takut dengan bos pula. Kan? Bos garang. Kan? Bos bekas askar. Kan? Lagi garang. Kan? Kita takut. Hari ini macam-macam ancaman kita takut tuan-tuan. Anak kita tak dapat kecemerlangan dalam pelajaran pun kita tak rasa takut. Kan? Kita rasa takut dan sebagainya. Tak dapat 10A dalam SPM 10A tu. Kan? Kita takut. Anak-anak tak berkahwin lagi pun kita takut tuan-tuan. Bila kau nak kahwin ni? Mak umur dah kubur, dah panggil mak. Kan? Kita takut tuan-tuan. Macam-macam bentuk ketakutan yang Allah berikan kepada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Hari ini kita macam-macam takut. Yang kedua, wala nabluwannakum bisya'im minal khauf wal ju'. Kita lapar tuan-tuan. Hari ini muslimin dan muslimat kita lapar kan? Allah uji kita dalam bentuk makanan. Kita lapar. Semua dah makan belum? Belum ya? Ada makanan je kat luar? Tak ada nanti kita Haji Mag belanja kat kafe insya-Allah. Kan? Bila sebut makanan rasa lapar pula tuan-tuan. Kalau kena nasi lemak telur goyang 2 biji ni, Allah sedap. Kan? Sedap. Allah uji kita dengan kelaparan. Kan? Hari ini bila Allah uji kita, dulu waktu PKP kan,
kan, orang tak boleh keluar dan sebagainya kan, nak pergi beli makanan dah habis. Sebab apa? Dia panik tu. Dia panic buying. Dekat KL satu viral kan, satu troli sampai 20 kampik beras. Nak sedekah tahfiz ke? Rupanya nak buat stok makan. Kan? Dia takut makanan habis. Kan? Dia mulalah melakukan panic buying. Wow, dia pergi kedai, dia beli macam besok dah tak ada beras lagi. Kan? Dia panic tu. Dia beli macam-macam rezeki, dia beli macam-macam makanan, nak makan dan sebagainya. Sebab dia panic, dia takut makanan dah habis. Dia takut rezeki yang dia tak yakin bahawasanya yang maha memberi rezeki itu adalah Ar-Razzaq, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita akan rezeki-rezeki. Kan? Hari ini kalau kita pergi kedai makan tuan-tuan, baru ni dulu saya pergi satu kedai makan viral, dia gantung satu ayat Quran dekat tampal atas kan, ayat 1000 dinar kan. Tuan-tuan selalu kan kalau kita pergi makan tuan-tuan, ayat 1000 dinar. Saya saja tanya, time tu tak pakai kopiah lah, time tu bawa balik daripada main bola lawan futsal kat madrasah kan. Saja buat budak-budak pergi makan kan, tanya, bang ni ayat apa ni bang? Oh ni ayat 1000 dinar bang. Oi, mahal lah tu ni 1000 dinar. 1000 dinar. Apa maksud dia bang? Entahlah bang, saya tak tahu. Bos saya tampal kan. Bos saya gantung je tuan-tuan. Abang boleh baca bang? Oh saya baca wa may yattaqillah yaj'al lahu. Okey boleh. Maksudnya saya tak tahu. Kan? Ayat 1000 dinar surah apa tuan-tuan? Surah apa? Surah At-Talaq. Surah At-Talaq kan, ayat yang tengah-tengah tu, muka yang belah kiri tu, ayat yang tengah-tengah tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Juzuk yang ke-28. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wallahi sambung ila akhir surah. Kan, sadaqallahul azim. Tanya kenapa gantung? Oh ini kita nak cari keberkatan. Oh nak bagi orang ramai. Oh bagus, alhamdulillah. Tetapi muslimin dan muslimat hari ini, kita ni tuan-tuan baca Quran, kita hari ini kita hafal Quran, kita hari ini kita tampal kat rumah kita, adakah kita faham maksud ayat itu tuan-tuan? Kan? Tampal ayat 1000 dinar bagus, tapi solat masjid tak pernah. Tampal ayat 1000 dinar dekat rumah, dekat office sebagainya, tapi hari ini kita tak penuhkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Bila dulu kan tak boleh azan dekat masjid, oh dia gelabah. Oh kenapa tak boleh azan dekat masjid? Kan? PKP semua di rumah kan. Oh update status. Oh macam ni lah. Oh, kalau lah macam ni lah tuan-tuan gaya kita, oh Allah akan azab kita. Allah Akbar. Bila rumah Allah dah dibuka, bila masjid telah buka, bila kerajaan telah umumkan dah dibuka masjid, surau sebagainya kan, kita tak nak datang pula. Inilah muslimin dan muslimat kan. Inilah yang saya katakan keyboard warrior dia jadi. Oh masjid telah ditutup kan, masjid ni sebagainya kan. Dia lupa bahawasanya Allah nak uji dia kan. Dia lupa bahawasanya bila mana masjid telah dibuka, Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Dia lupa bahawasanya Allah kita tutup masjid ni supaya kita dapat berjemaah dekat rumah. Yang si suami yang tak pernah jadi imam dekat rumah kan, imam tarawih tuan-tuan. Oh bagus, alhamdulillah. Si suami ni baca sedap kan. Dia lupa bahawasanya Allah berikan kita masa yang banyak ni tuan-tuan untuk kita khatam Al-Quran. Kita lupa bahawasanya Allah sayang kepada kita ni tuan-tuan. Allah berikan ujian kepada kita hari ni tuan-tuan untuk kita luangkan masa dengan keluarga kita ni tuan-tuan. Kita lupa. Oh dulu kau selalu outstation kan. Dulu kau selalu pergi meeting balik lambat, keluar pukul 6 pagi, balik pukul 6 petang. Balik kadang-kadang OT, outstation, sebal meeting sampai pukul 12 malam. Wih, besar pula gambar saya. Besar pun nampak kan. Pun nampak lagi kecil kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa bahawasanya Allah banyak beri masa pada dia, tapi tak nak khatam Al-Quran dekat rumah. Yang dia main apa? Buka Facebook, invite group kan, create group. Apa? Group memasak. Dia pandai masak tuan-tuan. Dalam ada banyak masa PKP ni, dia banyak masak tuan-tuan.
Update grup, masak apa tak jadi hari ni. Kan? Nanti saya nak buat satu grup lah tuan-tuan. Grup, dah solat ke belum hari ni? Kan? Sentak semua orang kan? Buat satu grup, masak apa tak jadi hari ni? Oi, ada masa tuan-tuan. Kan? Dia ada masa macam-macam. Tapi muslimin dan muslimat, ketahuilah Allah sayang pada kita ni tuan-tuan. Allah nak uji kepada kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah sayang kepada kita. Tapi kita ni tuan-tuan tak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita banyak habis main apa? Main game kan. Anak-anak kita kat rumah umur setahun 2 dah pandai masuk tournament MLM. Masuk Mobile Legend. Siap masuk tournament tuan-tuan. Siap main game, ada geng-geng pula tu tuan-tuan. Kita ni main masak-masak, update status, masak apa tak jadi hari ni. Apa semualah tak jadi kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu ayat nak uji kita. Yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan. Kan? Sikit lagi tuan-tuan ni boleh kan? Sampai pukul 11 boleh. Kita solat Jumaat kat sini boleh. Allahu Akbar. InsyaAllah boleh tuan, sikit lagi masa tuan-tuan. Kan? Wah, ini ada persidangan kan? Saya Dewan Paling Alam insyaAllah. Moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita diuji perkara nombor 2 kelaparan tuan-tuan. Hari ini kita lapar, duit tak ada tuan-tuan. Dulu waktu kita susah, kita lapar tuan-tuan. Selalu mohon, ya Allah berikan rezeki kepada aku ya Allah. Tapi hari ini bila Allah dah bagi kesenangan kepada kita, bila dulu tak ada kerja, hari ini Allah berikan kerja kepada dia. Dulu tak ada rezeki, hari ini Allah berikan rezeki kepada dia. Dulu selalu pergi rumah Allah, dulu ada banyak masa nak baca Al-Quran. Tapi hari ini bila Allah dah berikan rezeki kepada kita, Allah dah berikan kereta mewah kepada kita, Allah dah berikan kerja yang baik kepada kita, kita lupa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mula dah tak ada masa untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mula dah tak ada rezeki pula nak bagi sedekah, nak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi dia, ini rezeki Allah berikan kepada aku saja, tak boleh bagi orang lain. Allah, ini mentaliti yang perlu kita hapuskan muslimin dan muslimat. Kan? Dulu bila susah selalu qiyamul lail waktu malam. Sekarang ni bila Allah dah bagi kesenangan kepada kita, kan? Maklumlah, balik pun dah pukul 12 malam, balik pun dah pukul 10 malam. Macam mana nak qiyamul lail? Kan? Macam mana kita nak mendekatkan taqarrub ila Allah Ta'ala? Bagaimana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita balik pun dah pukul 12 malam, pukul 11 malam, 10 malam, kan pukul 4 pagi, 5 pagi nak qiyamul lail. Dah ngantuk, letih dan sebagainya. Kan? Dulu waktu kita susah tuan-tuan, Allahu Akbar, setiap hari tuan-tuan qiyamul lail. Setiap hari baca Quran, setiap hari hafal Quran dan khatam Al-Quran dan sebagainya. Allahu Akbar, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu perkara nombor pertama, ketakutan. Kedua, Allah uji kita sebab Allah sayang kepada kita ni tuan-tuan. Kan? Tidaklah orang beriman itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi mengatakan, sebesar-besar ujian Allah berikan kepada kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar, maka sebesar itu jugalah Allah beri ganjaran kepada kita muslimin dan muslimat. Allah nak uji kita hari ni tuan-tuan. Kan? Cuaca dulu panas sekali, melaka kemarau kan, awal tahun itu kan, kemarau tuan-tuan. Kan? Empangan kita dah tak ada air tuan-tuan. Kita dijemput untuk solat istisqa, dan solat istisqa minta hujan setiap hari tuan-tuan selama sebulan. Kan? Dekat dam Durian Tunggal. Kan? Sebab tak ada air. Melaka buat catuan air dan sebagainya. Kan? Tapi bila Allah nak berikan kepada air kepada kita, bila hujan dah mula turun, aduh banjir pula. Kan? Banjir pula Allah bagi. Kan? Dulu waktu panas, ya Allah panasnya hari ni. Kan? Panasnya, macam mana nak buat motor panas ni? Gelap tangan. Allahu Akbar. Kan? Bila Allah bagi hujan kepada kita tuan-tuan, Allah hujanlah pula ya Allah. Hujan pula. Saya buat solat sunat, ya Allah jangan hujan hari ni ya Allah. Hari ni ada perlawanan bola, jangan hujan ya Allah. Kan? Allah. Tuan-tuan, kita nak mana satu ni tuan-tuan?
Tak nak hujan ke? Nak hujan ke? Orang tak nak hujan, orang yang grup ni nak hujan. Sebab nak penuhkan empangan takungan air dan sebagainya. Kan? Orang ni tak nak hujan, nanti banjir rumah dia. Pernah rumah baru tuan-tuan. Banjir pula. Baru beli perabot awal tahun itu, dah kena air. Kan? Baru beli. Kan? Dah banjir rumah kita. Baru cat rumah raya itu. PKP tak ada banyak masa kan. Cat rumah lah. Kan? Banjir pula tuan-tuan. Nah, inilah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita selalu merungut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perkara yang ketiga, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Allah uji kita dengan kekurangan harta benda tuan-tuan. Kan? Allah nak uji kita. Kan? Allah nak uji kita. Okey, bulan ni gaji kau banyak ni. Kan? Oh, Allah nak uji kita. Banyak ni apa kau buat dengan duit kau? Kan? Allah nak ujikan kepada kita. Banyak harta pun Allah uji tuan-tuan. Tak ada harta pun Allah uji muslimin dan muslimat. Allah nak uji kepada kita tuan-tuan. Kan? Dengan harta itu tadi, engkau bersedekah tak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Engkau gunakan tak duit itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Allah nak uji kepada kita harta yang banyak tuan-tuan. Duit banyak tapi sakit pula. Allahu akbar. Dah duduk tak boleh makan. Duit banyak ni tuan-tuan, tapi tak boleh makan, tak boleh minum, kau kena shake sebab kencing manis. Tak boleh minum mango float. Hari ni ada satu lagi, durian float. Nak try tak tuan-tuan? Jalan nak pergi Mumbai tu kan, durian float. Mari kita minum petang ni ramai-ramai, insya-Allah. Nanti Adi Syahrim belanja. Kan minum tuan-tuan. Kan? Kita apa? Tak boleh minum. Duit banyak ni. Boleh dapat gaji bonus ni, tapi tak boleh makan. Tak boleh makan ikan bakau. Orang Melaka sebut ikan bakau. Bakau. Kalau apa dia tekan itu bakau tu. Nampak si bakau. Dia tekan. Kalau Perak bakau. Jom kita bakau. Ada orang Perak sini? Tak ada. Tak ada. Ada orang Perak mana? Lumut. Berjirian kita. Rumah saya Batu Gajah. Batu Gajah. Batu Gajah Perak, bukan Batu Gajah kat Melimau. Itu kan. Kan? Hari ni tuan-tuan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak tapi tak boleh makan. Duit banyak tak boleh melancong. Duit banyak kita tak boleh makan yang manis-manis sebab kencing manis. Kan? Duit banyak tak boleh makan banyak-banyak sebab obesiti dan sebagainya. Tengok orang, kan? Orang yang tak ada makan lantak nak makan pun. Kan? Sebab itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita tuan-tuan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Oh, nak nyanyi pula, boleh nyanyi. Kan hujan lagi kat luar kan? Kesian ni abang-abang naik motor kan? Tak sedap pula suara saya ini. Semalam sedap, hari ni tak sedap pula. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Tuan-tuan, waktu kita sihat ni tuan-tuan, ada masa lagi ni. Saya bila dapat mic ni 5 minit lagi. Jadi setakat itu saya bila dapat mic ni tuan-tuan, saya ni gila mic tuan-tuan. Pantang bercakap, imam suruh kuliah sampai isyak, saya bantai sampai pukul 9.30. Ramai jemaah lagi. Gurau saja. Kan? Sikit lagi je saya ringkaskan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tuan-tuan. Sihat sebelum sakit. Waktu kita sihat tuan-tuan, apa kita buat tuan-tuan? Waktu kita sihat ni muslimin dan muslimat, apa kita sumbangkan kepada negeri kita? Apa kita sumbangkan kepada negara kita? Apa kita sumbangkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Muda sebelum tua. Waktu kita muda ni tuan-tuan, ni anak-anak saya bawa. Saya daripada Madrasah Tahfiz Quran Qiraat Teluk Emas Melaka. Kan? Buat orang muda-muda ni macam saya dah 36 tahun, 37. Kan? Tuan-tuan yang muda-muda ni tuan-tuan,
Apa kita sumbangkan untuk diri kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita muda ditolong melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mentaliti kita ini, orang yang dah pension, orang yang dah tua, kau pergi masjid, umur dah panjang, kubur dah panggil-panggil, orang muda tak mati ke? Ini orang kita tuan-tuan. Ini ramai orang muda mati. Merempit, dadah dan sebagainya. Jatuh aksiden meninggal. Orang tua alhamdulillah selamat kat masjid tu. Selamat orang tua-tua. Ramai orang kita dekat rumah Allah, siapa? Orang tua. Minta maaf tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Saya nak melahirkan rasa begitulah tuan-tuan. Bukan orang tua lah, otai masih berbisa, gegar vaganza. Undilah peserta kegemaran anda. Gegar vaganza tuan-tuan. Ramai. Si muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Hari ini tuan-tuan kita kaya tuan-tuan, alhamdulillah beri rezeki pada kita. Tapi pernah tak tuan-tuan kita berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita banyakkan bersedekah, naqasal mal min 'amdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta kita tuan-tuan. Hari ini kalau kita nak sedekah, kejap lagi tuan-tuan muslimin kan pergi solat Jumaat, waktu duduk kalang tabung lalu tuan-tuan. Buka beg duit, ada duit warna purple. Ada duit warna biru, ada warna oranye, ada warna merah, ada warna biru cair, dan ada berat sikit duit shilling. Duit shilling pun ada di bawahnya. Kan? Tuan-tuan, duit mana tuan-tuan nak masuk kejap lagi? Saya tak nak jawab. Tuan-tuan jawab iman dengan hati sendiri. Buka macam tengah khutbah ni ingat tabung. Okey. Muka tu. Buka, ada 100 alamak. Sekarang aku bagi duit purple sekarang, aku nak makan apa je lagi. Aku bagi duit warna biru sikit kan. Duit purple warna apa? 100 ni kan. Duit biru sikit tu yang duit 50 warna apa tu? Hijau, warna hijau. Warna oranye pula RM20. Warna merah RM10. Warna hijau warna lagi RM5. Warna biru cair RM1. Kan? Tuan-tuan, mana tuan-tuan nak bagi kejap lagi tengah hari? Aku dah dengar kuliah ni, simpan warna purple kat rumah. Dia simpan tuan-tuan warna purple kat rumah. Dia simpan warna hijau kat rumah, dia bawa warna biru cair. Dia bawa, itu okey lagi daripada orang tak bawa duit tapi ada duit berat sikit ni. Berat ni, duit shilling kau bagi. Allahu Akbar. Tapi nak pergi masjid nak ambil nasi minyak, masjid ada orang bagi sedekah. Makan kau nak banyak. Ada pisang, ada air free kan. Makan semua dah free. Tapi sedekah kita rasa. Sebab apa tuan-tuan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita ni banyak berkira dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita ni banyak berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak bertawakal kepada Allah, kita tidak berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berkira dengan Allah. Yang muslimat pula, tudung tuan-tuan, tudung mahal RM200, RM300, bawal je pun. Bawal kat pasar sekilo baru RM7. Mahal, dia sanggup. Tapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah, Allah tak pernah berkira dengan kita ni tuan-tuan. Cuba kalau Allah cas nyawa kita, Allah suruh kita bayar kepada dia. Bermula solat subuh tadi, kita tarik nafas tuan-tuan, Allah cas 1% yang cukup. Tak cukup 1 sen Allah kira. Sampai umur kita 60-70 tahun, berapa puluh ribu juta kita kena bayar kepada Allah Subhanahu wa. Tapi Allah tak minta. Allah tak pernah minta tuan-tuan. Sebab Allah sayang kita muslimin dan muslimat. Kita je tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terakhir, saya ringkaskan sikit dalam 2 minit lagi. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Waktu kita lapang tuan-tuan, waktu kita ada masa ni tuan-tuan, waktu kita ni ada banyak masa. Hujung minggu kita ada masa nak pergi ke rumah Allah, tapi kita tak pilih pergi rumah Allah. Tapi kita penuhkan rumah Aeon, rumah Tesco, kita pergi jalan-jalan sebagainya, rumah macam-macam rumah kita penuhkan. Tapi rumah Allah muslimin dan muslimat hanya menjadi tempat persinggahan. Betul persinggahan, tapi untuk buang air. Buang air tuan-tuan.
Kan? Pergi singgah masjid, oh depan tu ada masjid, sakit perut pula. Oh singgah masjid, oh bagus, Allah gerakkan hati ke masjid. Sebab nak buang air ni tuan-tuan. Bukan nak solat sunat dulu, nak solat berjemaah dulu, tapi dijadikan masjid ni tuan-tuan hanya tempat buang air saja. Allahu Akbar. Dulu kita kan, saya kalau musafir tu, wah ada masjid, oh kencing dulu, kencing, buang air dulu. Dia buang air dulu. Kan, lepas tu dia jalan balik. Sedekah lah sikit. Kan? Kau dah pakai air tu, bagilah RM1 2. Kan? Kita banyak masa tuan-tuan, tapi kita tak pernah ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak masa hari ini, tapi kita tak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hidup sebelum mati. Kenapa buat macam ni? Kubur. Ni kubur tu batu nisan ni tuan-tuan. Ni batu nisan pertama, kedua ingat mati tuan-tuan. Oh ingat. Oh dulu waktu belajar kat UM, UM is one. Oh dulu waktu saya belajar dekat Fakulti Undang-Undang UM. Oh buat macam ni. Kan? Ni kubur ni tuan-tuan, ingat. Hidup sebelum mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tuan-tuan pasti akan mati. Waktu kita hidup ni tuan-tuan, apa kebaikan kita pernah buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah perkara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Apakah perkara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Apa yang pernah banyak kita buat muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi muslimin dan muslimat, kembali pada ayat suratul Baqarah tadi, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi, haknya nyawa kita ni muslimin dan muslimat. Hari ini Allah uji kita dengan kebanyakan nyawa kita. Allahu Akbar. Allah tarik nyawa kita. Kita berdoa muslimin dan muslimat, semoga kita semua dimatikan, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fi husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Perkara yang terakhir muslimin dan muslimat, wal amwal wa anfusi wat thamarat, dan dengan harta, dengan makanan, buah-buahan dan sebagainya. Hari ini kalau kita tak ada duit nak beli makan tuan-tuan, Allah uji kepada kita tuan-tuan. Kita duit banyak pun tuan-tuan tak boleh makan sebab dah terlantar sakit. Duit banyak tapi makan bubur RM2.5 tepi jalan. Dekat rumah tu banyak kedai jual bubur tuan-tuan. Duit banyak ni, kereta besar, tapi kena makan bubur tuan-tuan. Okey lagi makan bubur, nak bubur mahal pergi beli bubur McD. Bubur McD pun jual bubur tuan-tuan. Rasa juga bubur mahal sikit. Orang kaya ni tak nak makan bubur yang RM2.5, beli bubur McD RM6.5. Tuan-tuan, ingatlah kata Allah yang terakhir tuan-tuan, wa basyiril sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang ni. Siapa? Orang yang sabar. Sta'inu bis sabri, dengan sabar dan dengan jalan solat. Allahu Akbar. Sabar tuan-tuan, Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah berita gembira. Gembira bukan kan? Berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman diuji bermacam-macam perkara. Kan? Dia sabar. Qalu wa basyiris sabirin, wa basyiris allazina iza asabathum musibah. Orang-orang ini bila diuji, muslimin dan muslimat, orang mukmin bila diuji ni tuan-tuan, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin kalau dia diuji, dia akan berkata qalu inna lillah, sesungguhnya daripada Allah aku datang tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah semua kita kembalikan. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, pengajaran yang terakhir, kesimpulan kita pada kuliah duha lah ini tuan-tuan ya, muslimin dan muslimat, para penonton, para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pengajaran pertama yang kita dapat hari ini tuan-tuan, sabar bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kepada kita ni tuan-tuan.
Kan? Allah sayang pada kita ni muslimin, dan kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je tak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dia ni banyak harta tapi tak nak infak je Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak harta Allah uji juga tuan-tuan. Kan? Anak yang ramai pun Allah uji tuan-tuan. Nikmat kekayaan, jawatan pun Allah uji pada kita muslimin dan muslimat. Kan? Allah uji. Kan? Al-Imamul Adil, Allah ujikan pada pemimpin, pada kita orang yang bekerja dan sebagainya, diri saya, tuan-tuan dan semua sekali muslimin dan muslimat. Yang kedua, tuan-tuan, bila diuji kita hari ini tuan-tuan, janganlah kita mulalah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'mati. Kan? Allah uji pada kita berpeganglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ujikan pada kita ni tu tanda Allah sayang kita ni tuan-tuan. Kan? Allah nak uji kepada kita ni tuan-tuan sebab Allah nak kita sujud kepadanya ya Allah. Allah uji kepada kita hari ni tuan-tuan sebab nak kita tadah tangan kita ni tuan-tuan. Setiap hari tadah tangan doa minta pertolongan daripada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita ramai berdoa ya Allahu Akbar untuk kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga muslimin dan muslimat, bila kita uji ni tuan-tuan, Allah sayang kepada kita, kita pun mula ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata tuan-tuan hari ni kita tak diuji tuan-tuan, andai kata hari ini Allah tak beri musibah kepada kita tuan-tuan, andai kata hari ini Allah tak uji kita dengan kematian suami, isteri, anak-anak dan sebagainya, andai kata hari ini Allah tak uji kita, Allah tak pernah uji kita pasti lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat muslimin dan muslimat, saya berpesan untuk diri saya dan diri muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Marilah sama-sama kita bersyukur, jadikan ujian sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan musibah hari ini, ujian hari ini sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan bentuk ujian rintangan COVID-19 hari ini sebagai suatu bentuk keimanan kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pasti ada rahmah di sebalik ujian-ujian yang melanda kepada kita hari ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya rasa cukup tuan-tuan. Kan? Insya-Allah apa yang kita dapat hari ini tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tuan-tuan kita marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak exam besok nak doa tuan-tuan. Anak kita SPM besok contohnya kan. Jom kita solat berjemaah, jom kita solat hajat. Baru nak solat hajat dah berlaku baru nak. Sebelum berlaku apa-apa lagi tuan-tuan, sebelum berlaku musibah yang paling teruk lagi tuan-tuan, sebelum berlaku apa-apa ujian pada kita ni tuan-tuan, marilah kita sama-sama menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon kepada ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau kami sembah, kita beribadah ya Allah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Dan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, sepanjang masa, setiap minit, setiap saat. Kalau kita pergi shopping tuan-tuan, kalau pergi kita pegang handphone tuan-tuan, lebih lama daripada kita solat tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok video kat handphone kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita baca WhatsApp tuan-tuan, lebih lama daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Perkara pertama, kita mula bangun tidur, kita pegang handphone, kita lupa nak baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita lupa nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dulu, tapi kita buka handphone, kita puji awet kita dulu tuan-tuan. Dah bangun ke sayang, weh bangun. Allahu Akbar. Kau cantik hari ni kan, cantik kau Kash. Dia baca kinayah bahasa Arab tu kan. Awak cantik Kash.
Kasyamsu, seperti apa? Seperti matahari. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah insyaallah kita sama-sama berdoa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqah wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqah wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wa najatata minan nar wa 'afwan 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr wa na'udzu bika min 'azabi jahannam wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab lah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam والمسلمين في كل مكان يا الله في كل زمن يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah muslimin dan muslimat, saya mohon maaf ketika salah bahasa. Saya mohon maaf jika ambil masa sedikit. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wa ilal liqa wa ma'as salamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.